كأسا دهاقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas bacaan daripada surah An-Naba, surah yang amat-amat menarik daripada juzuk yang ke-30. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di Facebook? Apa khabar Ustaz hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita ingin bersama baca, faham dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran, dan kali ini Ustaz kita berada pada juzuk yang ke-30. Kita ambil satu surah yang biasa orang cakap juzuk amma ya, juzuk amma, kerana permulaan bagi juzuk yang ke-30 ini adalah surah An-Naba, surah berita besar yang bermula dengan perkataan amma ya, amma yatasaalun, yang kita akan sama-sama Ustaz ya, kita akan tengok bersama. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, boleh dah mengambil mushaf masing-masing ya, boleh muat turun smart Quran. Moga-moga dengan majlis halaqah tuan-tuan di depan kaca TV ataupun di depan Facebook, dengan telefon masing-masing, depan komputer, kita dapat barakah, Allah beri rahmah kepada kita, kasih sayang Allah beri perhatian kat kita. Apabila ibu sayang pada anak, ibu akan masak sedap-sedap. Bila Allah Maha menyayangi kita, Allah beri macam-macam bantuan insya-Allah pada kita semua insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca daripada suratul Fatihah sebentar tadi. Tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook ya, boleh bersedia untuk kita sama-sama selepas ini melihat kepada surah An-Naba pada halaman 582 ya, di mana dalam surah Fatihah kita membaca Malik Yaumiddin. Salah satu daripada ayat yang kita baca, penguasa ataupun raja kepada hari pembalasan. Maka sebenarnya apakah kesan bila kita baca ayat ini? Kita kena bersedia ya. Kalau kita katakan ada peluang selepas PKP ini kita nak bercuti, kita kena buat persediaan ya, nak bercuti di Langkawi, bercuti ke London, kita beli tiket awal-awal, survey dan buat persediaan. Apatah lagi kalau kita ingin bercuti selama-lamanya di daerah yang selama-lamanya di akhirat Ustaz ya. Kita nak bertemu dengan penguasa hari pembalasan, akan bertanya ya, kalau lepas masuk syurga, kalau tak lepas ada satu lagi tempat yang kita harapnya tidak ke situ bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi bagaimana kita nak menghargai kepada hari pembalasan ini ya, tentang perkara kehadapan. Inilah surah An-Naba. Surah An-Naba ini bercerita tentang berita besar. Secara ringkas, sinopsis ataupun ringkasan bagi surah ini, yang pertama kita akan melihat kepada manusia ini saling berbalah bertelingkah tentang kejadian hari kiamat. Pada ayat 1 hingga 16 sebentar lagi akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana kiamat berlaku ya. Allah bawakan tentang dunia ini, Allah bawa pada hari kiamat, dan juga tentang
azab di neraka Allah, nauzubillahi min zalik, yang kita harapkan kita belajar untuk kita doa pada Allah jauhkan daripada diri kita, daripada keluarga kita. Dan selepas itu pada ayat yang ke-31 hingga 40 Allah membawakan kepada kita tentang syurga. Allah bawa tentang syurga, tentang apakah yang berlaku di syurga itu dan apakah kesimpulan untuk kita kuatkan dalam diri kita tentang hari pembalasan. Jadi tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita mulakan halaman 582. Kita akan baca dahulu ayat 1 hingga 16. Kita berkenalan dengan surah ini, Amma Yatasaalun. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil, sahabat saya Ustaz Fazrul, sidang penonton yang dimuliakan dan kasih sekalian. Sebelum saya memulakan bacaan ini, surah An-Naba, kalau kita lihat surah-surah yang kita baca yang terakhir ini banyak berkenaan dengan hari kebangkitan, hari akhirat, supaya kita tidak tenggelam dengan dunia ini. Kita sentiasa menanti akhirat. Surah yang banyak dihafal oleh orang lah. Betul. Kerana dia berada pada juzuk yang ke-30. Maka saya kira ramai yang dah menghafal surah-surah juzuk amma ini, kerana bila kita menghafal ditambah dengan tadabbur pula, betul, maka dia akan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Betul, bila kita naik kereta, kita akan mengulang hafazan yang telah kita hafal. Bila kita nak jadi imam umpamanya, kita dah ada surah yang kita dah hafal, jadi menjadi kuat untuk kita, betul, nak beramal tu sah. Malah sebenarnya bila kita hafal ini, kita dapat menjiwai lagi pasal Al-Quran ini dia bukan sekadar baca, betul, ya, dia betul didengar, dia punya iramanya, dan kalau kita faham pula, kalau katakan di padang pasir ataupun di waktu Nabi dahulu, mereka ni adalah orang-orang yang belajar dengan mendengar, kan. Jadi mendengar ini dia memberi kesan. Itu sebabnya dalam program Malaysia Quran Time ini tuan-tuan, kita nak dengar Quran, ya, bacaannya macam mana, ia harapnya membawa masuk ke dalam hati kita, kemudian kita fikir pula maksudnya, lagi masuk, dan kita ulang dan ulang lagi. Ustaz, mari. InsyaAllah. Sebelum tu saya nak respon kepada soalan daripada Facebook yang pernah ditanya pada beberapa episod lepas, itu daripada Anis Rosli. Assalamualaikum Ustaz, saya tidak berfasih membaca Al-Quran, tapi saya mengikuti bersama dengan Ustaz membaca dalam Quran Time ini. Apakah saya tergolong dalam golongan orang yang berdosa kerana bacaannya kadang-kadang bersalah? Gini, kita tak nafikan mungkin kadang-kadang kita mendengar orang berkata, buat apa baca Quran? Kamu baca tak betul, salah, nanti Quran laknat kamu. Jadi menyebabkan setengah orang tak berani nak baca Al-Quran. Kerana berdepan dengan peringatan begini. Bagi saya mengambil pendekatan begini. Kita kena berazam untuk cuba baca Al-Quran sampai pandai. Kita berazam untuk kita cuba baca Al-Quran sampai bacaan kita menjadi bacaan yang baik. Betul. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Maki dalam kitab Nihayah Al-Qaulil Mufid, dia kata manusia ni dalam baca Al-Quran ada 3 golongan, Ustaz. Ada 3 golongan. Golongan pertama disebut sebagai muhsinun ma'jur, iaitu orang yang dapat pahala. Yang kedua dipanggil musiun athim, orang yang salah dapat dosa. Yang ketiga dipanggil musiun ma'dzur, salah tapi dimaafkan. Kita lihat kita dalam kategori mana. Kalau kita dalam kategori pertama, muhsinun ma'jur, iaitu kita baca Al-Quran dengan betul, dengan suara yang baik, dengan huruf-huruf yang tepat, dilantunkan dengan mengikut hukum hakam, maka kita akan dapat pahala berdasarkan apa yang kita baca, dan kita bersyukur pada Allah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, musiun athim, iaitu dia salah dan dosa. Sebab apa? Dia tak nak belajar. Dia tak nak belajar, dia sombong untuk nak bertanya kepada orang yang lebih tahu, tapi dia baca juga Quran. Dia ikut suka dia je. Tak nak belajar lah. Yang mana keluar daripada mulut dia keluar. Dia tak kira hirau salah. Ustaz, lagi jadi imam lah tu. Jadi imam pula. Ini masuk bulan Ramadan ni, setiap rumah nak solat tarawih ni. Maka nak kena kita lihat kita golongan mana. Itu kesalahan yang dosa. Dia tak nak belajar. Bila tak nak belajar, bila baca salah maka berdosa. Yang ketiga, dia berada pada golongan yang buat salah tapi dia maafkan. Iaitu dia belajar. Dia sedang belajar. Contoh, kita kat rumah sekarang Quran Time. Kita nak ikut bacaan daripada saya baca, tuan-tuan ikut sama-sama. Dengan niat kita berazam nak belajar, nak memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka dalam keadaan masa belajar itu, kita dimaafkan kesalahan kita. Bahkan Nabi bagi galakan pula. Di sana ada orang yang mahir baca Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Dalam hadis sebut. Dan ada satu kumpulan baca Al-Quran, Nabi sebut wayata tak. Maksud dia gagak-gagak baca Quran, susah, payah. Wa huwa alaihi syaqun, payah baca Quran. Tapi Nabi tak tinggal golongan ni. Nabi kata walahu ajran, baginya 2 pula pahala. Kata para ulama, pahala membaca Al-Quran dan juga pahala dia bersusah payah. Maka sama-sama kita niat nak belajar dalam Malaysia Quran Time ni.
untuk sama-sama kita hayati daripada surah An-Naba bermula ayat pertama hingga 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar, manusia hidup semula menerima balasannya, yang mereka ragu-ragu dan saling berselisih mengenainya. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, ini adalah percakapan ya tentang orang-orang yang mendustakan pada zaman Nabi, dan ia juga boleh berulang pada zaman sekarang, di mana mereka bertanya amma yatasaalun, ustaz ya. Mereka bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ya. Jadi bila Allah mengambil perkataan ini, ya, mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar ini, dia dalam kehidupan kita ustaz ya, dia ada bertanya untuk tahu jawapan, tapi satu lagi tanya tu untuk nak perli ataupun istilahnya menguji. Ustaz ya. Jadi maksudnya contohnya orang tu dia dah pandai tajwid kan, ataupun dia saja nak tunjuk pandai, dia cakap ustaz, mad arid li sukun tu dekat surah Sajdah line nombor berapa? Kan dia tanya itu bukan nak tahu, tetapi dia nak mempersoalkan, ya, nak memerli. Maka dalam al-Quran tuan-tuan, Allah akan amat sensitif, ya, amat sensitif tiga perkara paling kurang. Yang pertama, kalau katakan mempersoalkan tentang keimanan ataupun ketauhidan pada Allah, ustaz ya. Jadi kalau ada orang yang mula untuk mensyirikkan Allah, nak mencabar Allah tentang ketauhidan Allah, yang itu memang dalam al-Quran Allah akan bagi, ya, hujah demi hujah agar ia tidak membawa kepada jalan yang tidak benar. Yang pertama. Yang kedua ialah tentang hari akhirat. Juga kalau ada yang kata akhirat ni mungkin tak ada kot kan. Kalau ada orang cakap begitu ataupun akhirat ni tak real kot, itu juga adalah perkara yang akan dihujahkan. Kerana apa? Kerana itu adalah berkaitan dengan keimanan. Dan perkara yang ketiga adalah tentang tujuan hidup, ustaz. Ya, ada orang kata kita hidup ni sekali je kot kan. Yang penting kita happy-happy, nanti kita habis-habislah. Ataupun nanti kita hidup balik, tapi hidup balik tu kita akan jadi orang, semuanya akan jadi baik kan. Konsep ataupun tujuan hidup yang salah ini juga Allah akan terus balas balik. Dalam surah ini Allah membawakan tentang peristiwa afterlife ataupun tentang kehidupan yang akan datang, ustaz ya. Jadi apabila kita tengok ayat yang ketiga itu, mereka bertelingkah, ya. Ada kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Ya, dua kali Allah cakap. Pasal di sini bila cakap kalla ni, kalau kalla sahaja berhenti, maka dia cakap tidak. Tapi bila kalla sayalamun, ini maksudnya tidak yang akan tahu. Dia lebih kurang beginilah ustaz ya. Kalau kita cakap pada anak kita, kita kata dia tanya boleh tak abah nak main saja sepanjang hari kan. Kita cakap tidak, kan. Tidak tu tahu memang tak boleh lah. Tapi kalau kita kata bahawa
kalau dia nak main dan kita kata takkan bolehnya ya saya akan buat sesuatu contohnya kan, maksudnya ialah bukan tidak itu jadi ya tetapi mestilah dalam bentuk yang positif ya kepada si anak itu. Jadi kalau saya alamun ini Allah beritahu bahawa mereka ni Allah amat marah, amat murka kepada orang yang bertelingkah ini. Allah cakap mereka akan tahu. Macam ayah cakaplah, tahulah kamu nanti. Kan. Jadi kalau sekali cakap tahulah kamu dengan begitu sekali, kalau dah ulang 2 kali, itu maksudnya apa Ustaz? Benda yang sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Dan bercakap tentang serius 2 kali ini dinyatakan ini pasal di dalam ancaman Allah dalam Al-Quran ada 3 perkara. Kalau umat dahulu kita ada berita umat dahulu diazab, kemudian Allah bercakap tentang ancaman kepada hari kiamat menakutkan, dan akhir sekali ancaman ke neraka. Yang kita akan tengoklah selepas ini. Tetapi sebenarnya yang pasal kiamat dan juga pasal neraka ini kita akan tahu Ustaz. Kita akan tahu. Itu yang kita baca nanti pada bahagian yang ayat 17 hingga 20 Allah ceritakan tentang hari kiamat dan kemudian neraka. Yang itu kita boleh tahu. Tetapi azab kepada orang-orang terdahulu ia tidak berlaku lagi kepada umat zaman sekarang. Pasal Nabi dah berdoa dan umat ini tidak akan diazab, kan? Allah akan tangguhkan kerana kita tak ada rasul dah. Jadi kalau ada orang kata bahawa kalau ada banjir, ada COVID-19 Ustaz ya, ada yang cakap Palu, dia kata ini kerana azab seperti kaum Lut ke, kaum Samud ke. Sebenarnya mungkin orang tu dia tak berapa baca sangat Quran ya. Pasal Quran untuk umat Nabi Muhammad ini dia tidak akan diazab macam orang terdahulu. Tapi Allah bagi 2 lagi peringatan, iaitu hari kiamat dan juga hari di neraka. Yang itu sebabnya di dalam ayat yang ke-17 hingga 20 nanti kita akan tengok perkara ini. Jadi bila dah akan tahu ini, Allah bawakan kepada ayat nombor 6 daripada alam. Ya, pada ayat nombor 6 itu Allah cakap, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pancang, kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, menjadikan tidur, ya. Kalau boleh Ustaz, boleh tak ulang balik pada ayat nombor 6, 7, 8, 9 sampailah kepada ayat 13 Ustaz. 6 sampai 13. Ayat 6 sampai 13. Pasal yang ini cerita macam mana kita nak memahami tentang akhirat ini. Tapi asasnya dekat dunia ni. Boleh Ustaz? Okay. Jom kita lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 6 dan 13. Ya, betul. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Surahul Azim ayat yang ke-6 dan ke-7 itu adalah satu pasangan. Kemudian pada ayat yang ke-8 itu Allah cerita tentang pasangan, ya. Saya skip dahulu Ustaz ya, ayat ke-9 itu kita pergi pada ayat 10 11 juga adalah pasangan, dan pada ayat yang ke-12 13 itu juga satu pasangan. Salah satu daripada branding, daripada kaedah ataupun apa istilahnya Ustaz ya, kalau orang buat sesuatu produk itu dia ada signature produk dia. Kan? Dia ada dia punya specialnya. Jadi bila Allah menciptakan alam ini ada dia punya tandanya, dan salah satu tanda kehebatannya adalah berpasang-pasangan. Ya, contohnya tadi bila bercakap tentang bumi ayat 6, ayat ke-7-nya ada gunung. Ya, pasal kalau dia tidak dipasangkan maka bumi ni akan
habis, tak stabil. Wa khalaqnakum azwaja, memang dah di situ bercakap tentang pasangan. Ayat 9 kita nantikan dahulu, ya. Ayat ke-10 dan 11 itu ada malam, ada siang, dan ayat yang ke-12 itu 13 iaitu dijadikan wa ja'alna fawqakum sab'an shidada, langit, dan ada dia punya lampu dia. Dia punya pasangan je lah, ya. Maksudnya dia sentiasa ada pasangan. Jadi mengapa ada pasangan ini penting? Contohnya kita bercakap tentang bumi dan juga gunung, Ustaz, ya. Pasal sebenarnya Allah nak beritahu kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, tolong perhati pada bumi hamparan ini. Mihada ini ada kaitan dengan Mahdi, ya. Mahdi ini maksudnya buaian, Ustaz, ya, ataupun dikaitkan juga mihada ini hamparan tempat kita selesa, selesa, ya. Pasal apa? Pasal manusia dia boleh je ada buaian ataupun tempat dia tidur, ya, seperti katil ke tempat yang selesa, dia boleh bina tapi kecil sahaja. Tapi Allah boleh bina yang sebesar-besarnya ni. Siapa yang lebih hebat? Kan pada ayat nombor 7 itu kan, kalau bercakap tentang autada tu pasak, kita kalau bina kemah, Ustaz, ya. Kalau dulu kita lukis gambar gunung kan 3 segi je kan. Ya, dia macam kemah. Kita boleh buat kemah ada pasak, ya, tapi bila angin terbang dia habis, kan. Tetapi bila angin kuat macam mana pun, pasak yang Allah tanamkan pada bumi ini namanya gunung tidak terbang. Tidak terbang, ya. Dan kalau kita tengok pada ayat 8, azwaja, pasangan Allah ciptakan, ini amat menarik, ya. Pasal apa? Pasal tak ada orang yang, kalau saya lah, Ustaz, ya, saya selalu ulang juga, orang Perak yang duduk di Johor bertemu isteri yang daripada Sabah duduk di Penang, kahwin di Penang dan sekarang duduk Shah Alam. Kan, nak ceritanya formula pasangan ini adalah satu formula yang hanya Allah saja yang hebat menyusunkannya. Baik. Ayat nombor 9, 10 ataupun 10 dan 11. Malam dan siang, ya, ada pasangan, dan pada ayat yang ke-12, 13 itu langit dan juga lampunya. Baik. Tetapi ayat nombor 9 tadi, Ustaz, tak ada pasangan. Ya, kami jadikan tidur itu sebagai rehat. Dia bila tak ada pasangan itu, adakah dia tak ada pasangan? Sebenarnya bagi orang yang tahu dah kalau pasangan bagi tidur ni, Ustaz, apa jawapannya? Bangun. Kan? Dah memang orang tahu, siapa yang tak tahu pasangan tersebut memang ada masalah, kan? Jadi pandai-pandailah sendiri, kalau orang tu dah tidur, dia mesti bangun. Jadi ia memberi panduan kepada orang-orang yang mendustakan, kalau dah pandai begitu, kalau dah pandai, mengapa kamu kata kamu ini tidur nanti bila meninggal, tapi lepas tu kamu tidak dibangunkan? Jadi ini adalah cara argument, hujah daripada Allah. Kalau kamu pandai sangat, lepas tidur bangun, Ustaz, ya, maksudnya lepas kita meninggal ini pasti akan dibangunkan. Itu mudah bagi Allah, tak payah Allah cakap di sini pasal kamu pun pandai. Tapi kalau kamu mendustakan tentang nabaul azim, anin nabail azim, ini menunjukkan kamu yang pandai ni dah jadi tak pandai. Jadi apa balasannya? Mari kita tengok pada ayat 17 hingga 20. Kita teruskan bacaan, Ustaz. Okey, sama-sama kita teruskan bacaan kita tentang surah yang begitu besar ini. Tentang satu anin nabail azim saya sebut tadi sebagai perkhabaran yang sangat besar. Kata para ulama mufassirin ada 3 perkataan, iaitu kerana mereka mengingkari Al-Quran, pertama, yang kedua mereka mengingkari kenabian, dan ketiga mereka mengingkari hari kebangkitan, yang nampaknya lebih apa nama ni, sesuai ataupun lebih tepat tentang penceritaan berita yang sangat besar. Jom kita sama-sama pada ayat yang ke-17 hingga 20. 17 hingga 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Inilah daripada ayat 17 hingga 20. Pendek saja, Ustaz, ya. Sebenarnya ayat 17 hingga 20 ni bercerita tentang bermulanya hari kiamat. Ya. Nanti kita akan sambung selepas rehat, nanti kita akan sambung tentang hari di akhirat nanti di neraka Allah. Ya, tapi bercakap tentang hari kiamat ini, salah satunya ialah tadi
bercakap tentang ayat 16 ataupun ayat 17 Ustaz ya, iaitu inna yaumal fasli kana miqata. Maksudnya sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan, masa ditiupkan sangkakala serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Pada waktu itu langit yang tadi kita cakap hebat ya, ataupun gunung yang tak terbang-terbang tu dia akan terbang. Kan? Dia jadi saraba, dia seperti apa? Fata morgana. Dia jadi debu yang nampak macam air tetapi sebenarnya dia adalah gunung yang sudah berterbangan. Dan Allah beritahu perkara ini pasal apa? Pasal ia adalah satu pengalaman yang amat perit yang sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran Nabaul Azim ini, berita besar ini secara serius, maka Allah akan lindungi kita bagi tuan-tuan yang ada di rumah. Tapi kalau tidak diambil serius, maka inilah salah satu ancaman daripada Allah selain daripada ancaman tentang neraka yang kita akan belajar sebentar lagi dan kita ingin dalami agar kita terjauh daripada perkara ini. Tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time sebentar nanti. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mendalami kepada surah pertama daripada juzuk yang ke-30, surah An-Naba, surah yang ke berapa tuan-tuan? 78 ya. Ada 40 ayat yang kita sudah pun bercerita bagaimana Allah amat murka kepada orang yang mempertikaikan kewujudan hari kiamat, Nabaul Azim, berita yang besar. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab kita ada naba dan juga khabar Ustaz ya. Khabar ini ialah kalau orang cakap bahawa ada apa? Ada air yang masuk ke rumah contohnya, ataupun tak ada air lah, tak ada air 2 minit kan. Tetapi kalau katakan tak ada air sampai 1 tahun, itu adalah berita besar, itu namanya naba. Yang maksudnya kita perlu ambil tindakan bagaimana kalau berita itu besar ya. COVID-19, kalau dulu orang cakap virus yang ada ya, tapi boleh ada vaksin ataupun penyelesaian dalam masa yang pendek, itu adalah khabar. Orang sana sakit sikit, seorangnya ada flu dan sebagainya. Tetapi bila ia melibatkan pada PKP, melibatkan satu negara itu boleh darurat, maka itu adalah naba ya. Dalam konteks ini Allah memberitahu kepada kita peristiwa yang besar. Sebentar tadi Allah bawakan, kalau orang Arab di padang pasir Ustaz, dia bila tengok kepada hamparan luasnya padang pasir, dia ada kaitan dengan ayat 6 tadi. Kemudian bila dia tengok kepada gunung, wah kan, pasal dia boleh buat kemah saja, Allah boleh buat gunung. Dan kemudian dia masuk ke dalam kemahnya, azwaja, pasangannya, kemudian dia tidur, besoknya itu, malam itu dia boleh berehat malam, dan pada ayat 11 itu, besok paginya dia akan bangkit. Ya, dia akan bangkit, dia mencari nafkah, meneruskan perjalanan, dia akan gulung. Dia akan gulung dia punya kemahnya Ustaz ya. Jadi itulah kehidupan kita, seperti satu hari sahaja. Nanti Allah akan gulung langit ini, Allah akan hancurkan gunung ini, dan kemudian berlakulah hari pembalasan, di mana pada waktu itu bagi orang yang tidak beriman ada hukuman daripada Allah yang disampaikan dalam ayat 21 hingga 30. Ustaz, mari kita baca. InsyaAllah sedang penonton yang dimuliakan, jom sama-sama kita menyemak kembali pada ayat yang ke-21 hingga ke-30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. 'فذوقوا فلن
نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim ayat 21 hingga 30 itu Ustaz bercerita tentang inna jahannama kanat mirsada, ya. Sesungguhnya neraka jahanam adalah disediakan, ya, untuk orang yang melampau batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya, ya. Allah menyatakan litaghi nama aba, orang yang melampau batas ma'aba. Sepatutnya kita ini awab, bertaubatnya bukan di akhirat, bertaubatnya di sini, ya. Ma'aba daripada perkataan awab, iaitu nabi contohnya Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman ataupun Nabi Ayub di dalam surah Sad, dalam surah lain mereka itu awab, ya, mereka itu kembali pada Allah SWT. Tapi di mana? Di dunia ini. Cuma bagi orang yang yang tidak beriman pada Allah, ya, dia tidak mahu bertaubat di sini, maka Allah cakap litaghi nama aba, ya, mereka kembali labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalamnya dalam masa yang lama. Istilah ahqaba ni sebenarnya ada istilah digunakan oleh Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi, Ustaz, ya. Bila kata ada orang berilmu, dia kata, "Oi, saya akan pergi cari ilmu tersebut, walaupun panjang masa saya akan cari juga." Itu bagi Nabi Musa yang berjuang panjang masa di dunia. Tapi bagi orang yang tidak mau berjuang, Ustaz, itulah ayat yang disampaikan labithina fiha ahqaba. Dan bagi orang Arab di tengah padang pasir yang saya cerita sebagai dia, bila dia dengar ayat ini, dia rasa macam pasal perit di padang pasir itu, bila dia tengok kepada matahari itu perit, Ustaz, ya. Kalau kita pergi ke umrah ke, Ustaz dulu di Mesir pun, bila masa panas itu, Ustaz, macam mana rasanya? Betul-betul rasa panas, bukan setakat panas, tapi kalau kita buka kipas Buka ataupun kipas. kita buka tingkap, udara yang masuk pun Panas. kita rasa panas. Dan kalau waktu sejuk macam mana? Sejuk yang teramat sangat. Teramat sangat. Allah beritahu di dalam ayat 3:24, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, ya. Tidak rasa sejuk dan tidak ada minuman. Tidak rasa sejuk. Tadi Ustaz cakap panas kan? Panas satu, dah cakap jahanam, tapi tidak sejuk, maksudnya panas sangat itu. Wala syaraba, tidak ada minuman kecuali hamiman wa ghassaqa, iaitu air yang mendidih dan air nanah. Kita dah baca dalam surah sebelum ini, ya, bercakap tentang hamim ini, surah apa, Ustaz? Surah Al-Mulk kan? Ya. Tentang air yang amat mendidih, ya. Selepas dah makan zakum, dia habis perut baru. Kemudian lepas tu dia pergi pula pada tempat minum hamim, dan minumnya itu caranya macam unta yang sakit. Dia minum sekaligus. Tapi airnya amat mendidih. Surah apa? Al-Waqiah kan? Waqiah pun sama juga, ya. Jadi Allah ulangkan perkara ini kerana tidak ada siapa yang pernah mengalaminya. Tetapi Allah nakkan kita agar jangan apa? Jangan kita ini menjadi orang yang tak kisah. Pada ayat yang ke-26 itu balasan yang setimpal, kerana mereka itu tidak mengharap perhitungan daripada Allah SWT. Dia tak kisah, kan? Dia nak buat apa sahaja, dia tak payah kira-kira. Yang penting saya nak happy, kan? Akhirat tak penting. Dia orang tak nak terikat dengan akhirat untuk dia orang berdapat bebas melakukan sesuatu dekat dunia ni. Dia nak bebas sahaja, kan. Jadi inilah yang tuan-tuan berada di rumah belajar Al-Quran, ya, bangun awal pagi, adik-adik yang ada kan waktu cuti ni, waktu cutilah, ya, walaupun bukan cuti, PKP sebenarnya, ada setengah dia kata tak apalah kot sembahyang subuh lewat pun tak apa, kan. Dia tak nak ikut peraturan. Bila tidak mahu ikut peraturan, ada kesannya tak nak ikut PKP. Kenapa, Ustaz? Tak nak ikut, dia keluar je daripada rumah bawa satu family. Apa kena baru ni? Betul. Ada yang kena tangkap, kan? Itu baru undang-undang di dunia, belum lagi bercakap tentang undang-undang sampai ke akhirat. Dan Allah highlightkan pada ayat 28 itu, bukan mereka ni engkar, Ustaz, ya. Bukan kerana engkar, tetapi Allah cakap di sini wakadzabu biayatina kidzaba. Mereka itu mendustakan. Ada beza engkar dengan dusta, kan? Kadang-kadang orang tu dia cakap PKP ni kita kena duduk rumah, stay at home, kan? Tapi sebenarnya peraturan ni tak bagus. Dia mendustakan. Tapi dia masih lagi tak engkar. Tapi lambat laun dia rasa macam dah masuk musim ketiga pula, ya, sekarang musim 2 nak masuk musim ketiga, rasanya saya nak keluar jugalah. Pasal awalnya dia dustakan dulu dalam diri dia, lambat laun dia akan buat juga perkara tersebut. Tetapi bagaimana pula dengan orang yang beriman? Ustaz, mari kita tengok kepada ayat 31, apakah balasan kepada orang yang bertakwa yang dia jaga peraturan? Ya. Sila, Ustaz. Okey, jom sama-sama kita hayati pula bacaan yang seterusnya sebagaimana Al-Fadhil Ustaz sebut.
tadi disebut bagaimana ancaman neraka Ancaman. dan juga bentuk-bentuk siksaan, minuman air hamim dan rosaknya air nanah yang mengalir dan sebagainya. Sekarang pula kalau kita tengok metodologi Al-Quran, selepas cerita tentang ancaman-ancaman, tentang apa nama ni, berita yang sangat bahaya besar, Allah Taala pula alih perhatian, beri pula motivasi kepada kita. Itulah uslub ataupun metodologi Al-Quran, ada tarhib wa targhib. Bukan Ada takutkan saja, ada motivasi dan juga peringatan. Kalau kita tengok macam pasal neraka semua, orang belum Islam pun tengok semua pasal neraka, syurga tak ada ke? Ada syurga. Allah Taala cerita tentang golongan yang berjaya. Ini sepatutnya jadi silibus dalam pendidikan anak-anak kita hari ini. Jangan kita kata kalau tak hafal Quran, saya pukul awak. Semua pukul. Tapi kalau hafal, berilah dia sesuatu. Maknanya ada motivasi, ganjaran dia. Okay, sama-sama kita hayati daripada ayat yang ke-31 hingga 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa itulah yang betul-betul berjaya, Ustaz, ya. Daripada perkataan fauz, fauzan membawa pada perkataan mafaza. Kemenangan yang benar-benar apabila seorang yang bertakwa itu diberikan apa, Ustaz? Hadaiqa wa a'daba. Ya, dia dapat kebun-kebun hadiqah, ya, banyak-banyak kebun dan dalamnya ada anggur. Ini lambang kepada Ustaz ada kebun ke? Kebun. Sekarang ada kebun sebagai harta tanah luas, ada kebun? Ya, kebun di rumah. Kebun di rumah ada? Ada anggur dalamnya? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz, ya. Kalau ada ladang anggur, maksudnya dia bukan satu pasu lah, ya. Kalau satu pasu tu tak kaya lagi tu. Dia mesti jadi kebun, baru jadi kaya. Dan Allah berikan, kalau Ustaz tak ada, saya pun tak ada, Ustaz, ya. Okey. Allah bagi kepada orang yang sanggup bertakwa, yang selalu mengambil Al-Quran ini sebagai hidayah. Dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, maka ganjarannya ialah hadaiqa wa a'naba. Diteruskan lagi wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Allah berikan pelbagai nikmat, dan salah satu nikmat yang penting, Ustaz, ya, pada ayat 35 itu, mereka tidak mendengar perkara sia-sia dan perkara mendustakan. Pasal apa? Pasal mereka di dunia tak mendustakan Allah. Di dunia mereka tidak bercakap perkara sia-sia, ya. Ada masa boleh je main Facebook lama-lama, ya, tapi dia gunakan Facebook untuk kebaikan. Dia ada masa pukul 12 dia boleh tidur sampai pukul 4 petang pasal PKP, tapi dia gunakan pukul 12 untuk belajar Al-Quran bersama dengan ahli keluarga, buat kerja rumah bagi adik-adik yang di rumah. Maka kerana tidak buat perkara yang sia-sia ini,
mereka akan pergi ke tempat, kitalah harapnya tuan-tuan ya, pergi ke tempat yang tidak didengar perkara yang sia-sia dan tidak mendustakan. Ini balasan yang Allah berikan, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Pasal apa? Pasal mereka selalu berkira-kira, muhasabah. Kita dah nak masuk Ramadan, salah satu amalannya Ustaz ya, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang masuk Ramadan ini dia solat ataupun dia puasa dengan iman, percaya, dan dia kira-kira hari ni dah okey ke tak okey, Quran saya ni bacaannya okey ke tak okey, tak okey, okey saya kena carilah ustaz nak tanya sikit ustaz, saya jadi imam ni okey ke tak okey. Itu adalah tanda orang ini hisaba, ya. Dan Allah memberitahu kepada kita, Tuhan seluruh alam ini, wama bainahumar rahman la yamliku minhu khitaba. Waktu itu ustaz, pasal awal tadi kan cakap mereka tanya-tanya banyak kan. Waktu ini orang yang banyak-banyak cakap tadi tu, persoalkan tadi, tak boleh bercakap apa dah. Tidak boleh bercakap tuan-tuan. Ya. Pasal apa mereka tidak boleh bercakap? Pasal mereka banyak sangat cakap di dunia bukan nak membawa kepada hari kiamat, bukan nak membawa ke arah kebaikan, bukan nak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah teruskan sampai ke hujung itu ada perkataan ma'aba ayat 39 ustaz, ya. Zalikal yaumul haq, inilah hari yang benar, siapa yang ya maka siapa yang mahu tentu dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi ma'aba ini dia kembali di dunia. Dia kembali maksudnya bertaubat. Tetapi kalau kita tengok ayat yang kita dah baca tadi, iaitu pada ayat yang ke 22, litarina ma'aba, ini orang yang tak nak kembali di dunia, dekat akhirat nanti okey silakan. Kan, silakan ke tempat kembali juga, tapi tempat kembali itu bukan yang seburuk-buruk tempat. Ya, seburuk-buruk tempat ya. Jadi di situ kat hujung itu Allah cakap tentang kalau di padang pasir itu ustaz ya, dia kalau duduk di atas padang pasir, debu itu memang rasa macam dahlah perit daripada atas, perit daripada bawah, panas pula tu ya. Jadi bila orang-orang yang tidak beriman ini dia masuk ke azab Allah, maka apa yang dia cakap, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku ni jadi debu jelah, kan. Kalau debu ni kira tak ada apalah, tapi kalau jadi manusia yang tak bersyukur, maksudnya dia ni lebih hina daripada debu. Kerana apa? Kerana mempersoalkan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ustaz, kalau kita boleh nak pasakkan dalam diri kita untuk bertakwa, ya, terus berjaya dengan takwa, baca Quran, solat, kita buat kebaikan. Kalau kita boleh ulang balik ayat 31 hingga 34 itu agar kita jelas tak kaya dekat sini ataupun kaya, kita tetap ingin bertakwa kerana offer daripada Allah, tawarannya ialah hadaiqa wa a'naba. Sila ustaz. Okey, sama-sama kita ulang kembali ayat yang telah dikupas tadi berkenaannya bagaimana golongan-golongan yang berjaya. Berjaya di mana? Tapi di akhirat. Di akhirat. Jadi kita kena pastikan diri kita, keluarga kita jangan saja menang di dunia. Ya. Kita bimbang berakhirat kita kalah. Betul. Maka kemenangan sebenar ialah kemenangan di hari akhirat. Betul. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Inilah daripada surah An-Naba sebagai peringatan bersama bila Allah menyatakan pada ayat 34 tu wa ka'san dihaqa. Kalau tengok dalam surah Al-Insan semalam ustaz ya, kita akan tengok bahawa rupanya ka'san ini, gelas-gelas ini ataupun piala-piala ini memang menjadi agenda Allah beritahu dalam surah Al-Insan. Daripada awal lagi boleh minum, kemudian ada minum daripada piala ini ka'san, tapi dalam situ ada kafura, kemudian zanjabila pula ya, yang diedar-edarkan oleh wildan. Kemudian yang akhir sekali itu Allah beritahu bahawa Allah sendiri yang memberi minum kepada orang-orang ini. Maksudnya dalam majlis besar biasanya kita ambil sendiri air, okey fine kan. Tapi kalau katakan ada orang tukang hidangkan, itu level 2. Tapi ke level 3 tuan rumah yang hidangkan. Yang itu yang kita belajar daripada surah Al-Insan, yang kita tengok di sini disambung lagi dalam surah An-Naba tuan-tuan ya, untuk sama-sama kita
ambil 2-3 kesimpulan daripada ayat yang kita bincang pada hari ini. Yang pertama untuk kita laksanakan, perhatikan sinopsis ataupun resolusi kita, perhatikan alam yang ada di dunia ini untuk kita yakin bahawa Allah boleh menjadikan akhirat. Ya, Allah jadikan akhirat. Allah yang berkuasa menjadikan gunung, kita boleh buat kemah aja, kan, letak dia punya pasak ataupun pancang dia, terbang bila anytime. Tetapi rupanya Allah Maha hebat, boleh cipta kita hidup balik sebagaimana kita tahu bahawa lepas tidur kita bangun balik. Yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh kita buat? Kita bersungguh-sungguh di sini walaupun tidak selesa. Ya, bersungguh-sungguh walaupun tidak selesa di sini, kerana kita tahu bahawa peluang untuk kita selesa sebenar-benarnya dapat hadaiqa wa a'naba ialah di mana, Ustaz? Yang kita baca tadi, di syurga. Di syurga, ya. Dan yang ketiganya ialah apa yang boleh kita buat? Rendah diri di sini agar ganjaran mulia di sana, bukannya kita menjadi debu, ya, sebagaimana ayat yang terakhir yang kita lihat sebentar tadi. Moga-moga kita dapat berdoa, kita minta Allah kabulkan doa kita agar kita menjadi orang yang muttaqina mafaza. Ustaz, mari sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim, subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ya Allah, ya Tuhan, kami mohon keampunan kepadamu, ya Allah. Kami mohon keampunan kepadamu, ya Allah, daripada seluruh dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rahmat pertolonganmu, ya Allah, agar Engkau angkatlah wabak ini, ya Allah. Kami sedar, kami tahu Engkaulah yang menurunkannya dan Engkaulah yang berhak untuk mengangkatnya kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada pejuang-pejuang barisan harapan kami, ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau lindungilah akan mereka, ya Allah. Sesungguhnya mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, ya Allah, demi kesejahteraan negara yang tercinta ini, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah mereka semua, ya Allah. Engkau jagalah ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau ganjarkanlah pahala kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah pahala yang besar buat mereka, ya Allah. Ya Allah, kami seluruh rakyat Malaysia, ya Allah, amat berterima kasih kepada pejuang-pejuang ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka ini dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pimpinlah jiwa-jiwa kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau pimpinkanlah jiwa kami ke jalan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah wabak ini agar kami lebih dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah dengan adanya wabak ini untuk kami lebih dekat, sentiasa mendekati-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan doa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah akan permohonan kami ini, ya Allah.
Ya Allah, kau terimalah bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah munajat kami ini, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah rintihan dan luahan hati-hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu kesedihan dan kesusahan, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kau kurniakanlah pahala syahid buat mereka yang telah pergi disebabkan wabak ini, ya Allah. Kau jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, ya Allah. Dan ya Allah, kau kurniakanlah juga kepada kami pahala syahid, ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami pahala syahid, ya Allah, disebabkan kesabaran kami, ya Allah. Kami redha di atas ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah menerima doa kita, tuan-tuan dan puan yang berada di rumah bersama dengan adik-adik, anak-anak yang ada. Moga-moga Allah berikan keberkatan Ustaz ya kepada apa yang kita impikan dalam doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita berada di bahagian penghujung bagi program kita pada hari ini, dan seperti mana yang kita maklumkan sebelum ini, kita ada soalan soalan kuis untuk tuan-tuan yang sedang mengumpulkan pada hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kumpulkan semua soalan yang ada, jawab dan hantarkan ke kalau di Facebook itu tuan-tuan letak posting di Facebook, letakkan #quiz KUIZ MQT. Malaysia Quran Time. Jangan tersilap, jangan letak QIZ pula, tak jumpa saya nanti ataupun ustaz. Letakkan jawapannya ya, insya-Allah, dan kita akan semak. Ataupun yang kedua, tuan-tuan boleh menghantar WhatsApp ya. Ada nombor tertera di atas skrin itu. Tuan-tuan hantarkan WhatsApp jawapan, bukan jawapan hari ini ya, tuan-tuan hantar pada hari Jumaat. Nak hantar hari ini boleh, tapi kita akan nilai pada hari Jumaat. Sertakan nama penuh dan juga nombor telefon. Terutama kalau di Facebook ataupun kalau di WhatsApp tu kita adalah nombor, tapi letakkan mudah untuk kita copy, kita ambil jawapan tuan-tuan. Kalau ia adalah tepat, kita doakan agar tuan-tuan berjaya. Jadi kita menyediakan hadiah setiap hari Ustaz ya, tapi kita akan umumkan pada hari Isnin. Apakah soalan hari ini Ustaz untuk soalan tajwid? Baiklah sidang penonton yang dimuliakan, untuk soalan tajwid pada kali ini sila nyatakan hukum idgham ma'al ghunnah. Sila nyatakan tiga hukum. Tiga hukum. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua cari tiga hukum idgham ma'al ghunnah yang terdapat dalam surah An-Naba. Surah An-Naba. Tiga idgham ma'al ghunnah ya. Apa maksud idgham ma'al ghunnah, tuan-tuan kena cari okey. Jangan nak telefon ustaz ke, tak payahlah ya. Ustaz-ustaz yang ada ramai di sekitar kita, tanya tiga tempat dalam surah An-Naba. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah nyatakan ciri syurga dalam surah An-Naba. Kalau tuan-tuan tengok tadi kita ada bincang bahagian hujung itu ya, bermula ayat 31 ada cerita pasal syurga. Tuan-tuan tengok, senaraikan, sama ada tuan-tuan letak di Facebook ya ataupun WhatsApp ya, pada nombor yang diberikan. Ada yang hantar SMS pun kita terima, tapi SMS khuatir nanti sampai berbanyak SMS ya. Jadi saya cadangkan WhatsApp, dan ini adalah soalan terkumpul. Tuan-tuan jangan hantar lagi, cari jawapan terbaik, hantar pada hari Jumaat insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita juga masih lagi berada pada siri wakaf Al-Quran ya, Ustaz ya. Masih lagi kita nak mewawarkan pada tuan-tuan yang masih lagi belum berkesempatan, boleh ya menderma infak ya wakaf Al-Quran dengan nombor yang tertera. Moga-moga ini sebagai amal jariah kita yang Allah terima sampai kita mendapat innalil muttaqina mafaza. Tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.